Bab khutbah nikah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud berhubung dengan khutbah nikah, khutbah hajah, sama ada untuk perkahwinan atau lain-lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Ahwas dan Abi Ubaidah daripada Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami khutbah hajah, khutbah untuk sesuatu keperluan, yaitu alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan kepadanya dan meminta keampunan daripadanya. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengannya dari kejahatan-kejahatan diri kita. Man yahdihillah fala mudhillalah, sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada sesiapa pun dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesiapa pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu meminta dengan namanya, dan jagalah perhubungan rahim, ataupun perhubungan kekeluargaan di antara sesama kamu. Sesungguhnya Allah alaikum raqibah, sesungguhnya Allah menyaksikan kamu, mengawal kamu. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang betul, nescaya diperbaikinya amalan-amalan kamu dan diampuninya dosa-dosa kamu. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mendapat kejayaan yang besar. Muhammad bin Sulaiman tidak menyebutkan an, mana dalam riwayatnya ini an sebelum alhamdulillah, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertasyahud, lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala ba'da qawlihi, dan perawi ada menyebutkan selepas katanya wa rasulah, ini man yuti'illah wa rasulah, ada tambah apa dia, arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Rasulnya yang diutuskan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pengancam sebelum kiamat. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang menderhakai kedua-duanya, sesungguhnya dia tidak memudaratkan kecuali dirinya sendiri. Dia tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada seorang lelaki dari kalangan Bani Sulaim, katanya, saya telah meminang, telah menghantar pinangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Umamah binti Abdul Muttalib. Yani saya meminang Umamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya meminang Umamah dengan membawa pinangan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengahwinkan saya dengan tidak bertasyahud, bab berhubung dengan mengahwinkan kanak-kanak, kanak-kanak perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku
ketika aku berumur 7 tahun. Kata Sulaiman, atau 6 tahun. Dan baginda bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Ini bab berada di rumah ataupun bersama dengan gadis ataupun anak dara yang menjadi isteri kepada seseorang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkahwin dengan Ummu Salamah, baginda berada di sisinya di rumah dia selama 3 malam. Kemudian baginda bersabda, engkau tidaklah hina kepadaku atau di sisiku. Jika engkau hendak, aku boleh berada di sampingmu selama 7 malam. Tetapi kalau aku bersamamu 7 malam, aku mestilah buat giliran 7 malam juga untuk isteri-isteriku yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Safiyah, baginda berada di sisinya selama 3 malam. Uthman menambahkan, dia adalah janda. Dan dia meriwayatkan secara tahdits dengan kata haddatsani, haddatsana begitu. Tidak seperti riwayat Wahab bin Baqiyah, yakni secara an-anah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kalau seseorang itu berkahwin dengan anak dara setelah dia mempunyai isteri janda, isteri yang sudah berkahwin lah sebelum berkahwin dengan dia, aqama indaha sab'an, dia berada di sisi isterinya yang baru tu, isteri yang anak dara itu selama 7 malam. Kalau dia berkahwin dengan janda, dia duduk di sisinya selama 3 malam. Kalau saya kata Anas memarfu'kannya, nescaya saya benar. Tetapi dia berkata as-sunnah kadzalika, demikianlah sunnah. Tak apa. Nah, kita tengok semula khutbah nikah. Jadi khutbah nikah ni kita bagi khutbah juga, nikah juga. Bila dekat nak akad nikah tu, situlah khutbah nikahnya, bila nak akad nikah tu. Tapi kalau tidak khutbah pun sah juga akad nikah. Kalau tidak khutbah pun sah juga. Jumhur ulama mengatakan begitulah. Tetapi setengah-setengah ahli zahir mengatakan wajib khutbah. Khutbah nikah ni wajib. Antara tokoh ulama hadis yang sependapat dengan ahli zahir ini ialah Abu Awanah. Abu Awanah dia pun kata wajib juga. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, hanya mustahab sahaja. Molek lah. Kalau khutbah molek. Jadi siapa dia nak khutbah? Berapa kali khutbah? Khutbah supaya hari Jumaat, tukar supaya raya, tukar dua khutbah gitu kan? Tidak. Hak mustahabnya satu khutbah sahaja. Satu khutbah. Dan khutbah tu tidak perlulah berdiri, duduk pun boleh juga orang panggil khutbah juga. Diri pun boleh juga, tak apa belaka. Jadi nak khutbahnya wali ataupun suami boleh. Tok imam boleh belaka. Sini dia tak ada sebut tok imam, cuma wali dengan suami. Syafi'i berpendapat 2 khutbah adanya, 2 khutbah. Tetapi yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada salaf hanya 1 khutbah sahaja. Demikianlah tersebut di dalam Al-Mughni. Dardir berkata, ini dalam fiqh mazhab Malik, dia kata sunat 4 khutbah. Sunat 4 khutbah. 2 khutbah pada ketika khitbah, 2 khutbah
pada ketika khutbah meminang, minah. Dan dua lagi pada ketika akad, daripada kedua pihak, daripada kedua belah pihak. Ini pihak perempuan dan pihak lelaki. Masa minah tu dua, masa akad dua. Itulah. Tapi benda ni khilaf. Kebanyakan itu pakainya saja, pada satu je lah. Pada satu. Tapi takut mungkin setengah-setengah orang tu dia banyak nak rasmi, kau tu nak gini-gini, ada sempena tu sempena ni, boleh jadi dia nak buat gini, aku ni nak buat gini. Oleh ada lah sebut dalam kitab tu, tapi hak sunnah Nabi SAW nya sah je, ataupun tak ada langsung, ada juga, itu sunnah dia juga. Lepas tu riwayat mula-mula sekali Imam Abu Dawud mari di bawah tajuk ni ialah riwayat daripada Abi Ubaidah. Abu Ubaidah ni ialah anak kepada Abdullah bin Mas'ud. Memang orang alim besar, tetapi dia tak ada dengar apa-apa daripada ayah dia. Bermakna putuslah sanad tu. Dia ambil daripada Abdullah, tapi riwayat itu riwayat secara an. Bila an tidak bermakna berlaku bohong di sini, siapa-siapa kecek pelawak dak. Daripada Abi Ubaidah, daripada Abdullah. Itu istilah hadis, kita hadis. Kalau kata an, tidak semestinya dia kata dia dengan ayah dia Abdullah bin Mas'ud. Dia ambil daripada Ibnu Mas'ud. Mana cerita daripada Ibnu Mas'ud, tapi melalui orang lain, ada orang perantara dia, ada. Tidak semesti daripada ayah dia sendiri. Jangan pula kita kata an Abi Ubaidah, an Abdullah bin Mas'ud, mana dia dengan ayah dia. Tak. Semua ulama boleh katakan mengatakan dia tidak dengar apa-apa daripada ayah dia. Tapi ke mana-mana pun ada juga khilaf. Tadi kita kata semua tu berdasarkan pendapat kebanyakan lah, tapi hak sebenarnya ada khilaf juga. Setengah-setengah ulama kata dia dah dengar, dan ada bukti dalam kitab-kitab hadis yang menunjukkan dia dengar. Dia dengar. Tapi bagi orang yang mengatakan dia tak dengar, bermakna putus. Bermakna putus. Dengan sebab itulah Imam Abu Dawud dia sedar benda tu. Cuba kita perhati sanad bawah tu. Israel ambil daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq datang tu, hak datang tu Sufyan ambil. Hak ni Israel. Israel itu anak pada Abu Ishaq tu sendirilah. Namanya Israel. Jadi Israel ambil daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq tu ambil daripada dua orang, Abil Ahwas dan Abi Ubaidah. Abi Ubaidah tak disebut dah, Abul Ahwas tak sebut lagi. Daripada Abdullah. Abul Ahwas tu memang semua terima dia, dan dia menerima hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Bermakna Imam Abu Dawud nak rakyat, walaupun Abu Ubaidah tu dia tak ada dengar daripada ayah dia, dan riwayat dia tu kita boleh pakai ke tidak? Boleh. Pasal apa? Pasal ada mutabi'nya, orang panggil. Siapa mutabi'nya? Mutabi'nya ialah Abul Ahwas di sini. Oleh kerana Abul Ahwas tu bersambung sanad dia, jadi Abu Ubaidah tu pun kita boleh terima juga. Sebab ada mutabi'nya, ada penyokongnya. Mutabi' ataupun mutaba'ah bermakna sanad tu hujung dia sahabat sama, diriwayatkan daripada sahabat yang sama. Misalnya sini, hak atas tu ambil daripada Abdullah bin Mas'ud juga, hak bawah ni ambil daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Abu Ubaidah dan Abul Ahwas tu ambil daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Itu orang panggil mutaba'ah. Orang yang melakukan mutaba'ah tu macam di sini Abul Ahwas itu mutabi', orang panggil mutabi'. Kalau syawahid, syawahid, hadis ni kita boleh pakai sebab ada syahidnya. Dia kata syahid tu dia tidak serupa syahid dalam bab nahwu, dalam bab lurah tu dah. Syahid ni maknanya dia ada juga riwayat cerita ni, tapi bukan melalui sahabat yang sama. Ni hak datang ni tempat sahabat ni, sahabat lain, tapi cerita sama.
Kalau ada sokongan lagu tu boleh diterima juga. Tapi orang tidak panggil mutabik, orang panggil syahid. Orang panggil syahid. Macam ni Abul Ahwas menjadi mutabik kepada Abu Ubaidah. Sebab apa? Perawi yang atas sekali sahabat tu sama. Tapi katakanlah Abul Ahwas tu ambil daripada orang lain, bukan Abdullah bin Mas'ud. Abu Ubaidah ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abu Ubaidah ambil daripada Abdullah bin Mas'ud tu putus, tak bersambung. Abul Ahwas ambil daripada orang lain. Jadi Abul Ahwas orang panggil syahid. Itu contohnya. Orang panggil syahid kepada Abu Ubaidah. Sekiranya sahabat tu lain, cerita sama, benda sama, orang panggil syahid. Tak kira lah dia peringkat mana pun, dia peringkat tabi'i ke peringkat bawah lagi, tak kira. Boleh berlaku. Cuma mutaba'ah tu ada mutaba'ah tammah, ada mutaba'ah naqisah, ada pula. Kalau mutaba'ah tammah tu mana daripada awal lagi serupa. Bukan di hujung sahaja serupa tu dalam sanad. Itu dari segi ilmu sanad lah, ilmu isnad. Bermakna hadis ni kita boleh pakai lah, sahih lah. Abu Ubaidah tu walaupun putus, tapi tak apa, boleh ditampung oleh hadis yang kedua ni. Jadi kedua-dua mereka meriwayatkan cerita yang sama. Sebab itulah Imam Abu Daud tak mari hadis di bawah sanad yang pertama. Cuma dia sebut khutbah hajah saja. Khutbah hajat, ada apa-apa hajat, hajat, keperluan muamalah kita, nikah ke ataupun hak lain-lain. Mana khutbah ni boleh diguna belaka, bukan untuk nikah saja, untuk hak lain-lain pun boleh juga. Dan khutbah ni tidak khusus kata dah Nabi ajar hak ni, jadi kita kena terikat hak ni. Tak, hak lain pun boleh. Cuma kalau kata hak ni lebih molek, moga ada hadis tu lebih molek. Kalau hak lain pun boleh juga. Sebab doa lah, nak doa sendiri, kita nak rekod sendiri doa boleh, tidak salah. Tapi kalau ambil doa hak Nabi aja, hak tu lebih baik. Gitulah juga ni pun. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kami khutbah hajah, dia panggil khutbah hajat. Ikutlah apa-apa hajat. Kita nak buat sesuatu benda yang besar, khutbah ni, khutbah guna hak ni lah, iaitu alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada dalam setengah riwayat itu dia tambah wa min sayyiati a'malina. Dia ada tambah. Adalah lebih kurang itu berdasarkan beberapa riwayat yang berbeza. Man yahdihillah fala mudhillalah, dan seterusnya. Jadi semua ni mengajar kita memuji kepada Allah, memuji Allah, memuji Allah. Nak buat apa-apa tu puji Allah tu. Lepas tu minta pertolongan dia, minta ampun dengan dia, berlindung dengan dia daripada kejahatan diri kita. Kejahatan diri kita adalah tak molek tu, takut tubik, takut ternyata. Lepas tu di situ semua digunakan na belakang, na'udzu, nasta'inuhu, nastaghfiruh, kita atau kami. Tapi bila asyhadu, bukan nashhadu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan nashhadu situ. Sebab apa? Sebab orang lain tu boleh kita minta ampun untuk diri kita, untuk orang boleh. Kita minta tolong dengan Tuhan, Tuhan tolong kita, tolong orang lain sekali dengan kita, boleh. Tapi kalau syahadah ni tak boleh, masing-masing. Orang lain nak tolong syahadah untuk kita masuk Islam misalnya, tak boleh. Dia kena sendiri. Sebab tu asyhadu an la ilaha illallah. Hak Nabi SAW ajar pun lagu tu juga. Hak dia ajar pun, tak ada kata ajar ramai-ramai, ramai-ramai masuk Islam, nashhadu, tak ada lagu tu. Dia sorang-sorang. Setiap orang tu kata gitu. Itulah sebabnya asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud ni, kalau tasyahud gini sama. Kalau kita perhati, banyaknya abduhu wa rasul. Siapa tasyahud dalam sembahyang tu pun lagu tu juga. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud,
uh, um, kalau kata Rasulullah Muhammad dan Rasulullah, boleh juga, ada juga riwayat lagu tu. Tetapi riwayat Ibnu Mas'ud dan tasyahud lagu ni dianggap oleh ulama paling sahih. Paling sahih. Dari segi makna pun lebih kemah. Sebab wa rasuluh tu ada dah Rasulullah. Abduhu tambah. Tambah abduhu. Ni nak meletakkan Nabi tu pada kedudukan yang sebenarnya. Takut-takut jadi syirik. Sebab apa? Umat-umat yang lalu memang jadi syirik kerana Nabi, Nabi mereka tu yang dipercayai sebagai Nabi tu diangkat jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak jelas abduhu tu. Jadi sebut abduhu ni, dia ni hamba. Tapi hamba bukanlah hamba untuk menghina seperti hamba orang merdeka tu, tidak. Perkataan hamba ni diguna oleh Allah sebagai kemuliaan kepada Rasulullah, bukan untuk menghina dia. Sebab itulah dalam Quran banyak dia sebut abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi fa auha ila 'abdihi ma auha. Abdihi itu dia guna abd, hambanya, untuk memuliakan, bukan untuk menghina. Tetapi di samping memuliakan itu, nak tanam akidah dalam jiwa umat bahawa Nabi itu manusia, hamba. Kalau hamba tidak mungkin, tak bolehlah ke mana-mana pun nak jadi Tuhan. Sebab itulah kita orang Islam ni jelas hal tu. Kerana jelas itulah yang jadi selamat tu. Tapi dalam sejarah umat ni macam-macam, ada perkembangannya. Nak pergi sama, nak pergi sama, nak telacak lah kau tu, telacak lah kau tu. Adalah. Dengan mengatakan Muhammad itu daripada nur, bukan manusia biasa, daripada nur Allah kejadiannya. Ayalah dah tu. Nak kongkong lagi tu dah tu. Tapi oleh kerana agama ni dijamin oleh Allah sebagai agama yang terakhir dan tidak akan rusak, terpelihara, dia tak ada punah. Ada semua hak tegur, hak baiki, hak jaga, ada semua. Tapi gitu banyak. Misalnya apa lagi? Dia tak ada bayar. Nabi tu tak ada bayar. Muka nur kan, cahaya mana nak ada bayar. Lepas tu Nabi SAW ni bila dia berjalan, apa ni, awal teduh dia jalan juga tu. Jadi semua tu lama-lama, lepas tu dia tak ada buang air. Kalau dia buang air ni pelik-pelik lah. Hak lebih-lebih pelik-pelik tu. Tu nak ke arah tu bahaya. Bahaya. Nabi SAW sudah ajar dah kepada kita nak suruh jadi sederhana lagu mana. Bukan tak boleh nak kasih, nak mengenal dia, nak ingat kepada dia, nak sifat gapo-gapo barang dia, buat kenangan. Bukan tak boleh. Bahkan dia bagi. Misalnya rambut dia ke, dia bagi rambut dia. Sekadar tu. Tapi nak lebih-lebih, siapa dia jadi Tuhan, tak boleh. Ini terpelihara duduk mana? Sebuti abduhu sebuti. Bila kita tahu dia abd, dan dalam Quran sebut bashar, innama ana basyarum mithlukum, bashar, manusia. Jadi tak larilah kita. Sebab itulah Islam ni selamat. Dia ada benda-benda lagu ni lah. Tapi agama lain tak kira hak dulu, hak kedia daripada Nabi kita pun. Kalau kita kata agama Sikh lah, hak kedia, mana kita tak ke mana-mana pun tak boleh iktiraf dah. Dia tu sebagai Nabi, guru nanak tu. Tetapi buat dia akak siapa Tuhan dah, macam Tuhan dah. Dari segi sembuhnya, dari segi mitok ajaknya, gaponya, semua Tuhan. Padahal kemudian daripada Nabi kita jauh, berapa ratus tahun daripada Nabi kita, mana tak boleh bertahan. Tak ada tauhid, punah tauhid. Tapi asal dia ajar tauhid juga. Asal dia. Tu nak kira hak kemudian, tak kira lah hak dulu. Hak dulu lagi lah. Hak dulu Kristian kau, Yahudi kau, gapo kau, memang punah lama. Punah lama. Hindu kau, Buddha kau, gapo kau, semua jadi Tuhan belaka. Hak asalnya Rasul tu jadi Tuhan. Sebab apa dia tak ada ni penekanan. Dalam agama kita, dalam hadis-hadis hak Nabi ajar, dia ada abduhu wa rasuluh, utusan dia
untuk membimbing kita. Bukan dia tu Tuhan, jelmaan Tuhan kau gapo dak. Situlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Situ bermasalah. Sebab apa? Hak sebenarnya ayat ni, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Situ. Jadi lari jauh. Apa gitu? Apa gitu? Kau ada Quran lain pula. Setengah-setengah kitab tu molek dia buat. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak dalam bracket. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dia dalam kurungan. Hak tu hak Quran. Hak sebelum pada tu, hak tu masalahnya. Gapo dia ni? Hak sebelum pada tu. Atau siapa-siapa salah? Siapa yang salah? Cuba kita tengok dalam syarah. Dalam riwayat Nasa'i dia ada tambah, dan dia baca 3 ayat. Ini Abdullah bin Mas'ud baca 3 ayat. Berarti mana ma'tuf alaih dia tu. Dia mengendaki ma'tuf alaih. Jadi takdirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tu alhamdulillah tadilah. Seterusnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca 3 ayat. Jadi bila Nabi baca 3 ayat, mana hak ni sebagai ayat lah. Hak Nabi baca lah kira-kiranya. Berdasarkan riwayat Nasa'i itu ada sebut begitu. Sebab ada tambah wa yaqra'u 3 ayatin. Jadi wa yaqra'u tu waw tu wagap, waw ataf. Jadi mana ma'tuf alaih? Ma'tuf alaih dianya alhamdulillah. Jadi hak ni termasuk dalam hak Nabi baca, seperti mana hak Nabi sebut alhamdulillah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tak apalah. Qala al-qari. Al-qari ni Mulla Aliyul Qari, pensyarah kepada kitab Mishkah. Hakadha fi nusakhil Mishkah wal adhkar wa taysir al-wusul ila jami' al-usul wa ba'd nusakhi al-hisn. Mulla Aliyul Qari kata lagu ni, kalau kita jumpa dalam nuskha-nuskha Mishkah mana-mana ada tu lagu ni. Dan dalam nuskha azkar, zikir-zikir Nabi lagu ni. Dalam kitab Taysirul Wusul apa lagu ni. Dalam setengah-setengah nuskha Al-Hisnul Hasin, kitab yang mengumpulkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir, wirid dia, adalah Al-Hisnul Hasin. Sebab azkar Imam Nawawi itulah. Tapi kitab ni tak apa sahur tempat kita. Kalau luar negara sahur. Al-Hisnul Hasin, benteng yang teguh. Untuk keselamatan diri, untuk jaga diri, untuk gapo pun ada dalam tu. Serupa dengan azkar Imam Nawawi itulah. Qala Tibi rahimahullah. Tibi berkata, Tibi ni pensyarah Mishkat juga, tapi dia tok guru kepada pengarang Mishkat. Tok guru buat syarah anak murid. Dia juga yang suruh Waliyuddin Khatib Tabrizi itu, Muhammad bin Abdullah nama dia, pengarang Mishkat. Dia lah suruhnya susun kitab Mishkat tu. Lepas tu dia pula syarah. Tu guru tu syarah anak murid. Biasanya anak murid syarah tu guru. Dia tidak. Dia kata mungkin lagu ni dalam mushaf Ibnu Mas'ud, kata dia. Tibi kata radhiyallahu anhu. Sebabnya kalau hak dalam Quran hak ada ni di awal surahnya, awal surah An-Nisa lah ni, wattaqullaha alladzi, yani tanpa ya ayyuhalladzina amanu, tak ada tu depan wattaqullah, bukan ittaqullah saja, ada waw sebelum pada tu. Hak lagu tu sepatutnya boleh jadi ada dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Agaknya dia pun dengar cerita mushaf Ibnu Mas'ud. Bukan ni riwayat Ibnu Mas'ud ni ada kata ada mushaf Ibnu Mas'ud, agaknya dalam mushaf Ibnu Mas'ud gitu. Lepas tu ada juga ulama yang berpendapat yahtamil an yakuna ta'wilan lima fil imam
Boleh jadi juga ini adalah takwil, tafsiran kepada hak ada dalam imam. Hak ada dalam imam ni, mushaf imam tu, yang ni mushaf Sayyidina Uthman itulah yang dipercayai sebagai mushaf imam ni. Hak dalam mushaf imam itu supaya hak kita baca ledi lah, dia kata. Tapi hak ni, hak Ibnu Mas'ud baca gini adalah tafsiran kepada hak ada di dalam mushaf itu. Tafsiran. Jadi dia berarti isyarat kepada lam dalam ya ayyuhan nas. Sebab hak sebenarnya ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum tadi. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dia nak ayatnya alif lam pada an-nas itu alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Dia nak cuba nak terima kedua lah, nak molek. Nak terima kedua. Jadi maksudnya an-nas di situ bukan semua orang, tetapi al-mu'minun maksudnya. Lil ahdi itu ahdi zihni, maksudnya orang-orang mukmin. Ya ayyuhan nas itu serupa dengan ya ayyuhalladzina amanu juga. Dia takwil gitu. Qultu la yasihhu hadzal ihtimal. Tapi saya kata ini andaian ini tak betul. Tak boleh buat lagu tu. Li'annahu law kana kadzalik laqal. Sebab kalau gitu sungguh dia akan kata ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah hingga ke akhir tu. Sedangkan mausul, dua mausul di situ tidak sesuai. Kedua-duanya tidak sesuai untuk kita takhsiskan, kita khususkan untuk orang mukmin, tak sesuai. Sebab apa? Yang dijadikan dari dirinya satu itu bukan orang mukmin saja. Orang kafir pun jadi daripada tu ada tu lah juganya. Jadi bagaimana kita nak kata khusus untuk orang mukmin pula di sini? Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. An-nas itu kita nak pakai al-mukmin, mana boleh? Sebab apa? Bukan orang mukmin saja hak Tuhan jadikan daripada Adam ni. Orang kafir pun lagu tu juga. Jadi tak boleh kita takwil lagu tu. Kata dia. Tak apalah. Ada lagi panjang tu bicara gini. Pasalnya dia cuba nak betul ni lah. Padahal kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad, dalam kitab-kitab lain banyak lagi dia sebut. Tak ada lagu ni. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Serupa tu juga riwayat Ibnu Mas'ud ni pun daripada Ibnu Mas'ud juga. Ni duduk bahas tu, duduk mutas kita hak ni. Nak betul hak ni. Bila nak betul hak ni, cuba ngejak. Padahalnya kita boleh kata hak ni salah. Salah. Siapa dia salah? Siapa dia salah? Orang tak berani nak kata Ibnu Mas'ud salah. Padahal dia boleh tersalah pun. Nabi ada tersalah baca Quran. Lepas tu sahabat tanya, dia kata apa tak tegur? Dalam Abu Daud ni kita sudah jumpa dah dulu. Apa dapat kau Ibnu Mas'ud? Itulah masalahnya, pasal orang kata dia ada mushaf Ibnu Mas'ud, takut mushaf dia lagu tu. Takut mushaf dia. Baik, mushaf dia tu tarafnya setara mana? Tarafnya boleh kita tidak sebagai Quran kok. Ya kita nak pakai hak tu sangat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita tak boleh kata kau orang lain tersalah. Tak mungkin kok. Ni bukan Ibnu Mas'ud tu kita dengar Ibnu Mas'ud kata lagu tu. Ni kan ada sanad ni banyak ni. Sanad. Jadi ulama-ulama nak menentukan benda ni sini tak ada lah, tak ada sebut sini. Dia kata kemungkinan berlaku kesilapan ini pada Abu Ishaq As-Sabi'i, sebab dia ni tua telajak, termasuk dalam perawi yang tua, 100 ke 100 lebih umur dia. Dan di akhir hayat dia ni dia jadi ikhtilaf, bercelaru fikiran dia. Boleh jadi hak ni termasuk dalam hak celaru. Hak dia celaru.
hak dia lagu. Sebab apa? Ada riwayat lain di tempat lain tidak lagu ni. Ni kita kata dia lagu. Jadi hak ambil daripada dia Israel ataupun Sufyan Ats-Tsauri, hak ambil daripada dia. Kalau kita kata dia, boleh jadi dia tukar serupa dengan orang hafiz lah. Orang hafiz pun kadang-kadang dia telah lain, dia salah baca, tinggal kau satu perkataan kau ataupun salah baca, boleh berlaku. Kalau tidak masa bercelaru, tidak masa nyanyuk pun ada ketika ni dia baca lagu tu nya tersalah, nak kan? Jadi perawi dia bakal ambil dia. Jadi kita nak kata Quran, kalau tidak Quran kena tengok Quran ada ni, bukan boleh pakai hak ni. Dia tak nak kata pun dalam Mushaf Ibnu Mas'ud kau lagu mana, tak ada. Cuma dah disebarkan, dikatakan Ibnu Mas'ud ni ada mushaf dia sendiri, orang kata boleh jadi takut dalam mushaf dia begitu. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya kalau terima ada mushaf-mushaf tu. Supaya kita bincang dah sebelum pada ni di tabung haji. Benda ni jadi kusuk kalau kita terima. Sebab benda tu dikatakan ada tu pun dalam kitab-kitab sejarah je yang adanya. Kitab-kitab sejarah misalnya kitab Ibnu Dashtah dan Ibnu Abi Dawud, anak Abu Dawud tu Kitabul Masahif, cerita pasal mushaf-mushaf. Dalam kitab-kitab lagu tu ada. Lepas tu dia tidak sebut juga sini, dia kata ini baca Ibnu Mas'ud kalau lagu ni, tak ada juga. Jadi kita tak boleh nak kata qiraat Ibnu Mas'ud. Hak lebih sesuainya kita kata ini mana-mana perawinya tersalah, hak tu lebih sesuai. Apalagi kalau kita tengok perbahasan yang dibuat oleh Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata cuba perhati, kalau ada kitab ni boleh tengok muka surat 150. Lam yaqul Muhammad bin Sulaiman an Muhammad, jadi perawi itu dia ada dua. Muhammad bin Sulaiman tak ada sebut an, maknanya dia terus kata alhamdulillah selalu. Hak Nabi ajar tu alhamdulillah, tak ada an tafsiriyah tu, tak ada. Tak apalah tu. Tirmizi kata dalam Jami' dia, dia ambil juga riwayat ni daripada Sufyan. Kisah ni kalau kita perhatikan riwayat mula-mula tu Imam Abu Dawud ambil daripada Sufyan. Sufyan ambil daripada Abi Ishaq, dia ambil daripada Abi Ubaidah, dia ambil daripada Abdullah. Mana Sufyan dia, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua tu yang ambil daripada Israel, Waqi', ambil daripada Abi Ishaq, Israel. Dalam riwayat Tirmizi, cuba kita perhati, fafassaraha ay thalatha ayat Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Nabi pun bacalah 3 ayat. Jadi hak baca 3 ayat tu ayat mana? Sufyan mentafsirkan 3 ayat itu. Sufyan tafsir. Jadi Sufyan yang baca lagu tunya. Maknanya kesilapan ni kesilapan Sufyan Ats-Tsauri. Imam besar dia tu Sufyan Ats-Tsauri. Wah, imam besar pun dia boleh juga terlupa, boleh juga salah. Kita nak tahu imam besar mana salah, mana dia tersasar, baca kitab-kitab lagu ni jumpa. Kalau baca kitab-kitab bawah ni, molek belakang tu wali besar belakang tak ada salah. Dia baca kitab lagu tu, dia akan jumpa. Jadi yang baca tadi ayat 3 ayat tu, yang baca tu itu Sufyan mentafsirkan. Mana dia baca lah, dia ayat 3 ayat tu mana dia baca. Bila dia baca hak salah tadi dia, tapi dalam riwayat yang kedua tak ada sebut, tak ada Sufyan. Kalau kita kata kesilapan itu duduk pada Sufyan, ya dalam riwayat Tirmizi jelas lah, nampak lah. Tapi boleh jadi dalam riwayat dia tu dia ambil daripada Abi Ishaq. Sufyan kan ambil daripada Abi Ishaq, dia bukan salah, tapi oleh kerana Abi Ishaq tu baca lagu tu, dia baca lagu tu kata lah, barulah amanah dalam menerima riwayat tu. Dia muka tunggu baca lagu tu, lepas tu baca salah, bercanggah dengan Quran, tak secara pun cek sendiri, tengok lah dalam Quran tu lagu mana. Nak ayatnya hak tunggu dia baca, dia terima betul-betul hak tunggu dia salah, suka pasal hak tu. Sebab kita misalnya sekarang ni rakan hak ni
anak kecek di rakam. Lepas tu anak salah rakam, tulis lagu tu. Mungkin dia kata lagu tu dulu, lepas tu nak ngesah tu cek semula lah pula. Gitu cara dia. Dalam bab riwayat ni kadang-kadang perawi ni dia hanya terima saja, nak mengesah ke apa itu cerita kemudian, kerja lain waktu tu, kerja lain. Dengan sebab tu kalau kita kata Sufyan, masalahnya dalam riwayat yang kedua ni pun lagu tu juga tak ada Sufyan. Sebab itulah kita kata hak lebih sesuai tersalah di sini ialah Abu Ishaq. Abu Ishaq tu tersalah, bukan Sufyan. Sufyan hanya terima serupa dengan Israel terima daripada Abu Ishaq, lagu tu juga, lagu tu juga. Jadi Israel Sufyan ni maknanya orang kemah belaka ni, tapi dah tunggu dia tu salah. Jadi cuba perhati, fa fassaraha ay thalatha ayatin Sufyan ats-Tsauri aqulu fayumkinu al-ghalat fil ayatil ula sahwan minhu. Boleh jadi salah dalam ayat yang pertama tu dialah. Tapi masalahnya dalam riwayat Israel pun salah juga, bukan Sufyan saja. Kalau kita kata Sufyan tu ada dalam Tirmizi, ni dalam Abu Daud ni hak tak ada Sufyan, ada salah juga ni. Sebab itulah kita kata hak lebih sesuai yang tersalah bukan Sufyan, tetapi Abu Ishaq As-Sabi'i. Apalagi dia tu seorang yang diketahui telah bercelaru fikiran dia, bercelaru. Kadang-kadang dia talak lain, baca lagu lain. Jadi hak aulanya antuqra al-ayah, ayat tu dibaca mengikut qiraat al-mutawatirah. Qiraat mutawatirah Quran ada tu lah, ya ayuhan nasu taqu tu lah, bukan ya ayyuhallazina amanu. Sebagaimana yang terdapat dalam satu nuskhah Al-Hisn Al-Hasin, ada juga dalam satu nuskhah tu sebut lagu tu juga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sebenarnya bukan dalam kitab Al-Hisn. Kitab Al-Hisn itu diambil daripada kitab-kitab lain juga, daripada kitab-kitab utama macam Musnad Ahmad dan lain lagi, banyak lagi riwayat yang juga diambil daripada Ibnu Mas'ud, tetapi betul tidak salah supaya lagu ni. Jadi ini menunjukkan tak ada masalah dalam Mushaf Ibnu Mas'ud kalau lagu ni, tak ada masalah qiraat Ibnu Mas'ud kalau lagu ni, tak ada. Ini kesilapan salah seorang perawi. Sebab berapa banyak lagi riwayat yang lain juga daripada Ibnu Mas'ud, cerita yang sama, tak ada kesilapan itu. Tapi riwayat yang lain, saluran lain, jadi hak itulah kita kena pakai. Kita kena pakai hak tu. Jadi kesilapan lagu ni boleh berlaku. Jangan kita kata tak boleh, imam-imam besar ni dia tak ada salah lagu tu. Dia boleh tersalah. Lepas tu baca ayat tu lah, tiga ayat tu. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari. Muhammad bin Sulaiman tak ada sebut an sebelum alhamdulillah. Lepas tu an tu hak mana? Hak dia ambil daripada Muhammad bin Kathir tu lah, melalui riwayat Sufyan, hak datang. Hak dalam hak tu hak ada sebut an itu berdasarkan riwayat Muhammad bin Kathir. Muhammad bin Sulaiman tak ada sebut hak tu, tak ada sebut an. Terus alhamdulillah nasta'inuhu. Gitulah. Jadi kalau nak kira hak ni sesuai, baca ayat ni memang sesuai lah. Untuk nikah ke apa tu memang sesuai. Sebab ketiga-tiga ayat ni nak suruh kita tu jaga perhubungan kekeluargaan, hubungan rahim tu hak paling asasnya ialah suami isteri lah. Barulah jadi apa ni, pecah-pecah dia tu, keturunan dia tu, ada anak saudara, ada cucu saudara, ada siapa lagi, macam-macam lagi. Itulah al-arham. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kamu kena takut kepada Allah yang kamu duduk minta sama tu dengan dia tu, ataupun kamu bersumpah dengan nama dia tu. Kamu kena takut kepada Allah tu. Dan kamu kena takut juga jangan sampai kamu memutuskan tali rahim, tali kekeluargaan.
kamu kena takut juga, jaga molek juga tu. Jadi nasabah kalau kita baca di dalam khutbah nikah tu. Begitu juga nikah keturunan, ada keturunan apa ni untuk nak jadi orang Islam, dan nak jadi orang Islam yang kukuh kemah ni sampai ke mati, la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesuai dengan ayat yang kedua. Yang ketiga, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Mana kata biar betul, biar betul. Ni kalau nak jadi saksi ni, dia ni orang bagus, orang gitu gini, betul. Biar betul. Biar betul segala-galanya. Jadi kelebihannya apa dia? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Begitulah. Jadi hal ini sesuai. Tetapi ia tidak, ini Sufyan mentafsir ketiga ayat. Kalau kita kata sedangkan khutbah ni khutbah hajah. Hajah ni tidak nak menikah saja, hajat banyak lagi hak lain. Jadi kalau baca hak lain, kalau baca hak ni ketika nak menego ke nak gapo, tidak berapa sesuai. Kecuali hak akhir, hak yang kedua tu boleh kira lah. Hak yang pertama tu ialah takut kepada Allah. Ya ada juga, boleh juga kalau nak baca pun. Tapi kalau nak baca ayat lain pun boleh, tidak salah. Tidak salah. Cuma berdasarkan riwayat ni, itulah ayat yang dibaca. Riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertasyahud, lalu perawi menyebutkan seumpamanya, serupa dengan makna hadis tersebut sebelum pada ini. Lagu tu lah. Qala ba'da qawli, selepas katanya wa rasulah, wa man yuti'illaha wa rasulah, selepas tu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Dia ada tambah gitu. Dan seterusnya. Ada beza sikit lah, ada beza sikit. Tetapi hadis ini tidak sahih, dhaif. Ini dhaif. Hadis ini dhaif. Apakah perkataan dia tak boleh nak guna ada dhaif? Tidak ada salah. Boleh kan nak guna. Cuma dari segi sanad dia tu, sebab apa? Sebab itulah, ada orang yang mengatakan Imran itu bermasalah, ada orang yang mengatakan Abi Iyad itu ia bermasalah. Dan ada yang mengatakan Abdul Rabbih, macam di sini Abdul Rabbih itu bermasalah. Dalam takrib dia kata mastur, dalam takrib mastur. Dia ni mana majhul lah. Begitu juga dengan Abi Iyad itu pun dipertikaikan, perawi yang dipertikaikan. Setengah-setengah ulama mengatakan Imran ia bermasalah di sini. Tapi ke mana-mana pun, kalau kita nak guna lagu ni pun boleh juga, tidak salah. Tidak ada benda yang salah. Seterusnya riwayat daripada Rajul min Bani Sulaim. Rajul min Bani Sulaim ni seorang lelaki dari Bani Sulaim. Tapi nampaknya rajul ni dia sahabat, sebab dia kata aku minat hantar pinangan untuk Umamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku hantar pinangan. Jadi aku hantar pinangan tu, dan Nabi pun menikahkan aku. Maknanya dia sahabat. Kalau dia sahabat, jadi tidak diketahui dia tu siapa dengan jelas, dengan pasti, tak apa, tidak mudarat waktu tu. Tapi hadis ini dia tidak sahih juga, dhaif. Bukan dengan sebab majhul saat ni, sahabat yang majhul saat ni, tapi kerana perawi di bawahnya. Perawi di bawahnya itu. Yang pertamanya Badal bin Muhabbar. Itu ada dipertikaikan, ada juga yang mengatakan dhaif. Dia tu, walaupun tidak semua kata dhaif. Begitu juga seorang lagi perawi dia Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim, itu juga perawi yang dipertikaikan di dalam hadis ini. Jadi tidak kuatlah kan nak kira hadis ni.
Dhaif juga. Hadis ni dhaif juga. Dalam kitab kita ni pun dia ada juga sebut bawah tu, siapa dia kata dia dhaif, siapa dia kata dia tu thiqah, ada bawah tu. Lepas tu Ala, anak saudara kepada Syuaib Ar-Razi, waktu Imam Zahabi kata la yu'raf, tidak dikenali juga dia tu. Tafarrada anhu Syu'bah sahaja yang meriwayatkan daripada dia. Mana sekurang-kurangnya nak buih hilal jahalah seseorang perawi itu, dia kena 2 orang meriwayatkan daripada dia. Sedangkan di sini dia kata Syu'bah saja meriwayatkan daripada dia. Situ pun masalah juga, majhul juga, tidak dikenali juga dengan pasti siapa. Tetapi kalau mana hadis ni kemah, dia boleh jadi hujah untuk tidak perlunya ada khutbah tu pada ketika nak akad nikah. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW mengahwinkan aku dengan dia tidak bertasyahud. Bertasyahud tu maksudnya tak khutbah lah, tak baca asyhadu an la ilaha illallah apa seperti tadi tu. Jadi dia boleh jadi hujah untuk tidak perlunya khutbah tu. Sah juga kalau tidak baca khutbah. Tetapi yang ulama-ulama duduk kata khutbah tu hanya mustahab saja, tidak wajib, molek saja, dia bukan berdasarkan, dia pun tidak pegang dengan hadis ni. Hadis ni sebagai sokongan saja boleh lah, sebagai sokongan boleh lah, buat tepe-tepe orang kata boleh lah. Jadi hak sebenarnya antara yang menjadi pegangan ulama yang mengatakan khutbah itu tidak wajib ialah bawah saja sebab nombor 1. Wa yustadallu bihi aidan bi hadithi as-sahihain. Dalam Bukhari dan Muslim ada kan? Baru ni kita jumpa dah ni. Orang perempuan tu pergi tawar diri dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak nikah tak apa juga, ikut suruh ke Nabi, ikut Nabi nak kata lagu mana. Tiba-tiba ada satu orang tu kata, kalau kamu tidak perlu, kamu nikahkanlah saya dengan dia. Jadi dalam cerita tu kan, kalau kita baca semua cerita tu, Nabi SAW kata, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku kahwinkan kau dengan dia, dengan Quran yang ada pada kamu. Dalam tu tak ada sebut Nabi SAW khutbah gapo dulu, tak ada. Tasyahud gapo tak ada. Tu dia kata begitu. Jadi ini sahih lah. Ni lah yang jadi pegangan jumhur ulama yang mengatakan tidak wajib khutbah tu, tidak wajib. Sah nikah tu, akad nikah tu, walaupun tidak ada khutbah. Itulah dalilnya. Hak ni kita bolehlah buat sebagai sokongan gitu je lah. Nak jadikan asas tidak. Sebab kita pahadah ulama-ulama mujtahidin ni, kalau dalam bab hukum nak menentukan wajib ke tidak ke apa tu, hukum lah tu. Dia tidak pakai hadis-hadis setara ni. Ni ada sebut sini, kalau tak ada sebut sini pun kita kena ingat gitu. Mesti ada hak lain yang dia pegang. Mesti ada hak lain yang dia pegang. Walaupun tidak disebut dalam satu-satu kitab. Macam Imam Abu Daud, dia tak sebut sini hak kuat, dia sebut hak dhaif. Dia sebut hak dhaif. Hak tak perlu khutbah ke apa tu, nikah tu, dia sebut hak dhaif. Jadi kalau kita nak kira kan, kalau kita nak pakai hak ni semata-mata, mana seseolah dia nak ayatnya hak tidak ada khutbah tu tidak kuat mana gitu. Tapi adakah dia mengatakan khutbah tu wajib? Tak juga. Apa yang dia buat pagi gini? Dia ada maksud dia sendiri. Pengarang kitab-kitab sunan ini ada maksud dia sendiri. Dia nak ayat kelainan. Ada banyak riwayat. Riwayat lain hak lebih sahih yang menyebutkan tentang tidak perlunya ada khutbah dan tidak ada khutbah tu. Ada. Dia nak ayat tu, dia pun tahu juga. Tapi dia tak sihat tu. Dia tak sihat ayat tu. Sekarang ni dia banyak kitab-kitab hadis ni, antara maksud dia nak perkenalkan perawi-perawi itu. Dia nak perkenalkan perawi-perawi itu. Dan hadis-hadis yang kita jarang jumpa. Hak sahih tak ada. Kalau ada, hak dhaif. Dia nak perkenal hak tu. Dia bukan nak ayat dia pilih hak tu ke ataupun pegangan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama mujtahid, dia pegangan dia hak ni. Tak. Dia pun tahu
Ni bab hukum. Takkanlah ulama-ulama besar nak pegang setara ni. Jadi wak mari tu untuk maklumat. Untuk maklumat dan untuk sokongan kau apa sekadar tu jelah. Untuk kita mengetahui perawi-perawi. Itu. Habislah situ. Kemudian babun fi tazwijis sighar. Ini bab mengahwinkan kanak-kanak. Daripada sini lah kata boleh nikah dengan kanak-kanak ni. Jadi hadisnya hadis mana? Hadis tu. Hadis Nabi SAW nikah dengan Aisyah umur 9 tahun, duduk sekali ketika umur 9 tahun. Dalam riwayat ni dia kata 7 tahun, tapi Sulaiman kata sebab Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang ni, Sulaiman bin Harb dan Abu Kamil. Sulaiman kata 9 tahun atau 9 tahun. Lepas tu ulama yang cuba jamakkan, dia kata 7 tahun tu dia kira tahun, dia tidak kira bulan-bulan tu. Gitu. Kalau kira 9 tahun tu ambil kira sekali dengan bulan-bulan. Macam-macam lah. Itu takwilan mereka. Tapi hadis inilah yang menjadi asas sebenarnya kepada pendapat ulama. Sekian ramai ulama dalam kitab fiqh mana-mana mazhab pun ada sebut ni hadisnya. Kalau boleh buat mari pun ada dah lain. Kalau lain kayak cerita seperti kita tengok bawah ni, dia cerita bukan hadis. Sebab perkara yang pasal kita bincang panjang dah ni, jadi berasa tidak nak bincang panjang lah pada waktu pada waktu dia jadi ulang pula. Pada waktu je. Cumanya beberapa perkara perlu kita perhati. Aisyah kata Rasulullah SAW nikah dengan aku ketika aku umur 9 tahun. Tak apalah tu. Hak ni siapa royak? Nabi royak, kau Aisyah royak. Aisyah royak. Bukan Nabi royak. Hadis-hadis ni hak Nabi royak. Tu beza tu. Kalau kita andaikan Aisyah royak, sungguh Aisyah kata pun ini tidak hadis, asar. Kedudukannya dia tidak sama dengan hadis. Seperkara. Yang kedua, riwayat Hisham bin Urwah daripada ayah dia, Urwah daripada Aisyah ni, bukan hak nisa je. Cuma dalam Abu Daud ni ambil ni. Dalam Bukhari berapa banyak riwayat daripada dia ni. Dia kata Nabi SAW tazawwaja biha wa hiya bintu Sittin. Begitu. Wa bana biha wa hiya bintu Tis'in. Dengan itu lafaznya. Mana Rasulullah SAW telah berkahwin dengan nya, perempuan lah. Tu maksudnya Aisyah lah. Telah berkahwin dengannya ketika dia berumur 9 tahun, dan duduk sekali dengannya ketika berumur 9 tahun. Beberapa riwayat dalam Bukhari itu lagu tu lafaznya. Bermakna itu tidak Aisyah kata sendiri. Kalau dia kata sendiri, lagu ni Rasulullah nikah dengan aku. Ni Rasulullah nikah dengan dia. Bermakna siapa dia? Makna siapa kata begitu? Urwah lah, bawah dia, anak saudara dia kata tu. Jadi ini kata-kata hak asalnya, hak sebenarnya. Kata-kata siapa? Kata-kata siapa? Kalau kita ambil kata Aisyah kata, yalah, ada juga riwayat hak lagu ni. Dalam Bukhari pun ada juga lagu ni. Tapi kalau kita kata hak tu hak asalnya, bermakna ini cerita orang bawah. Cerita orang bawah. Apa? Semua juga kita tengok gimana. Cuba tengok sini. Hisham juga ni risalah tu juga. Hak tulah ya. Tapi berdasarkan hadis inilah, jadi sekian banyak hukum pecah-pecahnya. Hak ni hujah dia, tak ada lain. Baiklah kita tengok. Qala al-Hafiz Muhallab berkata, mereka ijma' tentang harus bapa mengahwinkan anak perempuannya yang masih kecil, yang dara, walaupun perempuan yang setara tu
tidak dapat diwati, disetubuhi lagi, kecuali Imam Tahawi. Dia ada menukilkan daripada Ibnu Syubrumah bahawa dia melarang mengahwinkan perempuan, anak kecil yang tidak boleh disetubuhi. Ibnu Hazm menukilkan daripada Ibnu Syubrumah secara mutlak bahawa ayah tidak boleh mengahwinkan anaknya yang masih kecil, anak dara, anak dia hak masih kecil, tak boleh selagi dia tidak baligh dan dia tidak bagi kebenaran. Mana kena kebenaran dia. Dia mendakwa, Ibnu Syubrumah mendakwa bahawa Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika umur 9 tahun itu termasuk dalam khususiyah Nabi SAW. Ini khususiyah dia pun nikah 9 itulah, lebih daripada 4 tu. Dia saja je boleh. Memang dia terima juga. Umur 9 tahun tu. Duduk sekali umur 9 tahun. Tapi ini khusus untuk Nabi SAW saja. Dah kalau kita kata, ni istilah ijma' ni pun kena beringat banyak benda. Selalu kita jumpa ni kata ijma', ni lagu lain pun banyak benda hak lagu ni. Macam di sini, ijma' ulama kata boleh gini-gini. Ijma' tu ijma' bila? Ijma' bila? Dan Ibnu Syubrumah tu dia seorang mujtahid juga, orang besar tu. Dia kata tak tu, tak boleh. Ijma' kan? Ijma' ni tak ada seorang pun ulama dalam dunia ia kata lagu lain. Itu baru ijma' sungguh. Itu pun kalau mengikut jumhur ulama dah. Hak terima ijma' tu ijma' fuqaha, ijma' mujtahidin tu. Kalau puak-puak zahiri, Ibnu Hazm ke apa, dia tak terima. Dah, ijma' sahabat saja terima. Ijma' sahabat. Ijma' lain tak ada. Tak mesti dipakai. Kalau kita ambil kira orang lain, ijma', hak orang lain kata ijma' tu ijma', hak kemudian pun kena pakai juga. Jadi sebelum Ibnu Syubrumah ni sudah ijma' ke tidak? Itu persoalan. Kalau kita andaikan ijma', macam mana Ibnu Syubrumah ni boleh langgar ijma'? Itu persoalannya. Kalau melanggar ijma' tu satu kesalahan besar, tak boleh. Macam mana dia seorang ulama telah langgar? Dia tak tahu ke benda ijma' ni? Kalau dia tak tahu, dia ulama ke apa? Kalau dia tak tahu, ijma', dia kena tahu apa dia benda ijma', apa dia tidak ijma'. Ya, dia berani kata tu. Kalau sudah ijma' sebelum pada tu, macam mana dia berani kata? Ini menunjukkan hak dikatakan ijma' tu masih lagi tidak tetap. Berapa banyak kes bukan seninya, hak lain-lain pun lagu tu juga. Baru ni semasa pergi Kuala Lumpur tu ada orang tanya, dia kata masalah muzik ni, hukum muzik ni lagu mana? Tidakkah bila sudah ada ijma' tentang hari dia, mana tak boleh nak pakai mana-mana? Memang iya je, apakah kaedah tu lah. Tapi lagu mana Ibnu Hazm kata tidak haram? Kalau kita andaikan ijma' tu bila ijma'? Sebelum pada dia, macam mana dia langgar ijma'? Dan kalau kita kata ijma' tak ada lagi, bila ijma' tu berlaku? Kalau ijma' tu berlaku setelah dia imam mujtahid, sebelum pada tu tak ada ijma' pun. Ibnu Hazm misalnya, kalau kita kata dia seorang pun, seorang ada juga, dia sampai ke peringkat mujtahid tu, dia kata tidak haram muzik. Jadi bermakna tak ada ijma'. Jadi orang yang kata ijma' kok mana? Jadi tak ambil kira ni. Dia kadang-kadang dia sebut ijma' di kalangan satu kumpulan. Ijma' ulama Syafi'i misalnya, ijma' ulama Hanafi misalnya. Kadang-kadang gitu. Kita tak boleh kata ijma' seluruh dunia. Ya, nak tahu tu, terutama zaman itu tak boleh telefon, tak boleh nak berhubung, ada mau dapat demo lagu mana. Macam mana kita nak tahu, nak kata benda ni memang sudah ijma' semua sepakat? Ni ada ni, ni kata gini, ni kata gini, bermakna tidak ijma' lah. Dan ijma' itu kalau ada pun boleh dibatalkan, tidak kata tak boleh dilanggar. Kalau dia ada hujah cara dia lah. Misalnya dia kata dia tak boleh. Sebab apa?
kita kata baru ni kita sudah jumpa dah hadis anak dara kena tanya. Tanya tu maknanya dia kena boleh mikir, dia boleh buat keputusan sendiri, baru ada faedah tanya. Ni kata dia budak kecil tak payah tanya, tanya pun dia bukan kerti apa. Sepatutnya kau tak boleh lah, muka dia tak kerti apa satu. Kau tak boleh lah, bukan kau boleh. Sebab hak bersadar tu, hak anak dara tu pun kena tanya. Tu hak hadis, hak terangnya. Jadi kalau tak boleh tanya, tak ada faedah tanya, tanya ke dia. Cuma dalam kitab-kitab fiqh dia sebut sini. Di sini ada sebut lagi. Dia kata boleh jadi si ayah tu muka dia lebih tahu keperluan si anak tu. Dia lebih tahu keperluan si anak tu. Ni orang ni memang hak dia jumpa ni memang baik, bagus ni. Ya si anak tak erti kau satu. Kalau tidak boleh jadi lepas peluang pula. Nak jumpa orang baik lagu tu. Rugilah. Terlepas peluang tu. Jadi oleh kerana si ayah ni tak saya melepas peluang tu, dia nak kahwin lah. Dia nak kahwinkanlah anak dia ni. Lepas tu duduk bahas pula. Lepas tu kahwin-kahwin ni kena persetujuan. Syaratnya kalau hak kecil tidak boleh disetubuhi, kena persetujuan. Maknanya demo tak boleh setubuh lagi, tapi boleh duduk sekali pun. Ada juga ni kalau kita baca, tak saya baca lah panjang. Ada juga orang kata boleh demo duduk sekali, tapi demo tak boleh setubuh. Demo nak siung kau nak gapo tu boleh. Pelik dalam kitab ni ada. Pas kita kata dia muka dia lebam, muka dia orang tu guru, muka dia orang baik, orang jujur dah. Mestilah dia muka kecek dah ni. Kan dia tak akan buat gapo-gapo. Boleh jamin? Boleh jamin kau tu? Kita nak gapo dia? Nak gapo? Nak keselamatan, keadaan terjamin anak tu. Dah kalau kecil tak terjamin, kalau ada orang ni dia gelap mata, lagu mana jadi? Tidak berusaha lah ke hospital pula ke ni. Pas lagu mana jadi? Gegek. Jadi bahan ketawa orang-orang kafir. Dengan sebab tu benda ni walaupun kecil ada dalam kitab, siapa dia buat? Buatlah dah sunnah Nabi. Kalau tak saya pakai Ibnu Syubrumah ni, Ibnu Syubrumah dia kata dah, hak ni khusus untuk Nabi kata dia. Orang lain tak boleh. Tapi dia terima juga. Memang 9 tahun nikah, 9 tahun. Pasal dia tak boleh, ni hadis. Tapi dia kata ini khusus untuk Nabi. Baiklah, kalau kita terima untuk semua, tidak khusus untuk Nabi seperti Ibnu Syubrumah, mana boleh buat? Apa orang tak buat? Mana benda ni benda tidak praktikal. Tidak praktikal. Sebab dalam kitab fiqh Syafi'i lah, dia kata aurat mahram lelaki perempuan pun antara pusat dan lutut. Dah kita baca kitab lagu tu dah ke dalam kitab fiqh Syafi'i. Bapa duduk di rumah tu, mak ke, anak saudara ke, adik-beradik tu tak pakai kain sepuh jantan tu, pakai sekat ni nah. Tapi pakai tu kembal datang ni. Bapa dah bukan tidak aurat, pakai lagu tu dalam kitab benar ayat tu. Tu bendanya mana tidak praktikal. Memang kata lagu tu dalam kitab, siapa dia buat? Orang asli orang masuk Islam pun kita nak ajar dia bila kembal datang ni. Bukan pakai bau. Tak cara dah ada lagi tak cara. Mana ada benda yang memang tak boleh pakai. Dia kena faham molek tu. Hak dalam fiqh ayat tu setakat mana aja sebenarnya boleh. Itu makna dalam keadaan terdesak sangat, darurat. Misalnya si anak, kalau dia tu boleh kita boleh cucu lah. Dia nak beri susu misalnya kita kata. Jadi kalau tua adik-beradik tu kena melengok susu, tak boleh beri nampak susu, jadi lagu mana? Silap kau susah. Lemah budak tu duduk dalam kain tudung tu. Jadi sebab tu dia dimaafkan. Sekadar tu je sebenarnya. Lagu tu memang berlaku. Tapi hak pakai di sekat ni dah tutup pusat ni supaya orang lelaki pakai kain plekat tu. Ada kau orang Tino buat lagu tu? Tak ada. Walaupun kata aurat dia antara pusat dan lutut, tak ada. Dia hak sebenarnya sekadar tu je. Jadi ayah kau tua kau tengok, adik-beradik kau tengok apa tetek je, tidak dosa. Sebab itu tidak aurat besar lagi. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh terdedah. Sekadar tu ya. Dalam keadaan tu. Jadi hak ni tak ada. Jadi kita sudah bincang panjang dah. Hak ni. Jadi kesan tak apalah, kita nak ceritanya
Orang-orang hak kata sebagai bukti lah dia buatnya. Mana ni? Sebagai bukti dia buat, termasuk Syekh Zakaria sendiri, dia kata orang-orang jahil hak tak terima. Dia kata wa awrada ba'dul jahala ala hadith bina'ihi alaihi salam alaiha wa hiya bintu tis'in. Buat jahil kata dia pengkritik hadis Nabi SAW duduk sekali dengan Aisyah di ketika umur 9 tahun. Hadis ni walaupun ada dalam Bukhari kata dia, tapi dia dusta kata dia. Ini Syekh Zakaria sebut. Mari sepupu dia Maulana Habibur Rahman tulis kitab suku, banyak kata ni hadis ni keliru. Dia tidak kata palsu, dia tidak kata, cuma hadis ni keliru, waham perawi dia kata. Bercelaru berdasarkan banyak lagi orang lain dia bercanggah dengan hak tu, jadi kita tak boleh pakai ni, tak boleh letak depan hak ni. Itulah hasil perbincangan dia. Jadi Maulana Habibur Rahman tu sepupu kepada Syekh Zakaria. Jadi seseorangnya Syekh Zakaria kata gitu tu kepada sepupu dia tu, orang alim besar tu, orang panggil tokoh ulama hadis di Pakistan. Sepupu dia lah jahil. Lepas tu dia sebut lagi, dia ada orang sebut Daraqutni Baihaqi sebut Abbad bin Abbad Wayak. Dia kata ada seorang perempuan di kalangan pokok kita tu, dia jadi nenek, umur dia lah 18 tahun jadi nenek dah. Nak agan. Lepas tu hak tu pula kata dia jadi Bukhari menyebutkan bahawa ketika dia berumur 21 tahun jadi nenek. Bermakna dia nikah umur 9 tahun. Umur 10 tahun beranak. Ya, si anak ni pun umur 9 tahun nikah pula. Umur 10 tahun boleh anak pula. Tidak jadi nenek umur 21 tahun. Lagu tu. Tapi hak ni cerita gapo? Hadis kok gapo? Dua ayat orang. Sanak dia setara mana? Kalau memang betul berlaku pun, kan orang tu orang ni. Kan orang tu orang ni. Apa orang? Hak tu. Ini perbuatan sahabat. Kau siapa? Tak jelas. Orang tu ada kampung dia lagu ni nak menyokong, nak membenarkan boleh nikah dia umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Masalahnya ulama-ulama duduk bahas ni, dia tidak kata syarat mai kotor dah, kau tidak mai kotor dah. Kalau tak mai kotor lagi pun boleh. Kalau tidak layak lagi untuk disetubuhi pun boleh. Cuma jangan disetubuhi lah. Pada arak sama dia, arak kau suami dia lah. Semoga dia orang amanah. Gitu. Jadi benar dipraktikkan ke tidak? Dia kata bawah tu wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah haddu dhalik an tutiqal jima'. Boleh nikah ni kalau perempuan tu boleh mampu dah untuk bersetubuh. Jadi hak ni beza, perempuan ni tidak serupa. Tak boleh kita nak tetapkan berdasarkan umur. Hak ni lah hak betulnya. Pendapat yang betulnya boleh nikah dah perempuan tu kalau dia mampu bersetubuh, tidak terikat dengan umur. Bawah pada 9 tahun pun kalau dia mampu dah. Kita nak tahu mana dia mampu ke tidak mampu. Okey? Payah tu. Kita nak tahu mana dia mampu ke tidak mampu. Nak tahu mana? Benda bukan boleh jumpa. Dalam hadis Aisyah ni kata dia tak ada tahdid, tak ada ketentuan umur tu. Larangan pun tak ada juga. Cuma dia ayat berlakunya Aisyah tu menikah dengan Nabi umur 9 tahun, duduk sekali umur 9 tahun. Dia tak ada ayat Aisyah mari kotor kau umur 9 tahun tu ke tidak mari kotor, tak ada ayat. Bukan syarat mari kotor ke tidak mari kotor. Jadi kira-kiranya dah Nabi duduk dengan dia umur 9 tahun tu, kira-kira dia mampu bersetubuh dah lah tu. Itu maksud bana biha dakhalabi tu. Dalam hadis dia dakhalabi. Dia tidak makna melarang perempuan yang mampu walaupun sebelum umur 9 tahun mampu bersetubuh, mana tidak ada larangan. Dan tidak juga ada kebenaran kepada orang yang tidak mampu walaupun dia sudah umur 9 tahun. Kita nak tahu mana mampu ke tidak mampu. Tu persoalannya. Susah kan?
pasal apa? Pasal duduk pening sekitar hadis ni dah. Hak tu benda ni. Maulana Habibur Rahman kata tidak semestinya semua hadis tu kita nak pakai. Kamu tak kira kamu orang Hanafi, kau orang Syafi'i, kau orang berapa banyak hadis yang kamu tak pakai. Berapa tak pakai? Sebab kamu utamakan hadis lain. Tu je benda. Apa salahnya kalau kita tinggalkan hadis ni, kita pakai hak lain? Sebab ni banyak kau tidak sesuai, payah ni. Untuk nak praktik payah. Kecek saja boleh. Kecek saja boleh. Tapi kalau orang kecek saja pun, kalau orang jenis nak membuktikan hak ni hadis ni, dia boleh buat. Anak dia hak baru beranak pun dia boleh kahwinkan. Memang dari segi kitab fiqh, kalau baca dalam kitab fiqh baru beranak tak ketiga satu boleh kahwinkan dia. Sebab itulah ramai ulama-ulama kemudian ni kata hak fiqh dulu ni banyak kena semak semula, kena cek semula, tak boleh terima telan gitu, membabi buta gitu, tak boleh pejai mata, tak boleh. Dia kena cek banyak kali. Tapi kalau kita kecek lagu tu, orang marah. Hak sebenar betul lagu tu, betul. Tak boleh. Mana kita semua, walaupun dia kata Syafi'i, Malik, gini kata, memang lagu tu. Pas Syafi'i, misalnya Syafi'i, ini satu contoh. Dia kata memang Hawa jadi daripada tulang rusuk. Ni ada. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah dia sebut pendapat Syafi'i tu. Bapa yang Imam Syafi'i kata kalau kanak-kanak lelaki makanan tak ada lain daripada susu ibu dia, bawah pada umur 2 tahun, kalau kecil-kecil dia terpada retik gitu saja, jadi suci dah, tak payah basuh bapa. Kalau perempuan dalam umur tu walaupun minum susu saja pun tak boleh bapa. Dia nak kaya alasannya kata dia sebab Adam tu jadi daripada tanah tu suci. Hawa ni dia jadi daripada tulang rusuk Adam. Tulang rusuk ni daripada darah, daripada organ kan, dia tidak asal dah. Jadi sebab tu dia kotor. Itu pendapat dia. Berapa ramai ahli-ahli tafsir bermazhab Syafi'i tak pakar hak Syafi'i, tak pakar. Termasuklah Imam Razi dan ramai lagi orang lain, dia tak pakar. Dia kata bahawa tak betul hak kata Hawa tu jadi daripada tulang rusuk Adam. Mana langgar dah lah hak Syafi'i tu, langgar dah. Tak betul. Tapi kalau orang turut membabi buta tu, pejam mata, semua hak Syafi'i molek belaka. Tapi ulama-ulama Syafi'i yang besar-besar tidak begitu. Dia tidak pejam mata ikut berapa banyak. Misalnya hak tadi, daripada dulu lagi dia kata tak betul. Bukan min situ makna min ibtidaiyah, tapi min jinsiyah kata dia. Khalaqakum min nafsin wahidah tu, min nafsin wahidah tu bukan makna min ibtidaiyah. Tadi ayat tadi itulah ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah tu. Jadi min nafsin wahidah tu makna Nabi Adam. Daripada satu itulah Adam pun jadi, Hawa pun jadi daripada hak satu itulah juga. Dah dia kata akan lagu tu min ibtidaiyah. Faham, min tidak semesti ibtidaiyah, min jinsiyah. Jadi dari jenis yang sama, mana sama-sama manusia. Bukan hak seorang tu jin, hak seorang tu manusia. Dah sama-sama manusia. Dah kedua-duanya kalau Adam dijadikan daripada tanah, Hawa pun daripada tanah lah juga. Dia pergi kotor. Dah hak tu pendapat muhaqqiqin dia sebut di dalam kitab-kitab tafsir. Mana tak cara email dia lagu mana tak cara. Jadi begitulah sepatutnya sikap orang kemudian ni dalam menghadapi banyak perkara, dia kena terbuka. Jangan hak satu orang tu kata tak boleh nak organ tu, tak boleh lagu tu. Kalau lagu tu apa faedahnya ada ulama sepanjang masa nak semuk, nak cek hak tu. Ada pun kita kata orang kemudian ni tidak layak seperti orang dulu, itu kita kata saja. Tak ada dalil yang mengkhususkan kepandaian, kecerdikan untuk orang dulu saja. Orang kemudian tak ada hak dah nak sentuh benda, tak ada. Jadi benda itulah, inilah benda yang dibahas di sini. Dia royak antaranya hak disebut. Ada juga orang kata boleh nikah bawah umur ni, tapi bila dia cukup umur diberi pilihan kepada dia, dia nak terus ke tidak dengan suami dia.
Kalau dia nak terus pun boleh juga, sebab hamba. Sebab kalau hamba kan dia menikah, semasa hamba dia bila salah seorang merdeka, dia boleh pilih sama ada nak terus ke dengan pasangan dia tu ataupun dia nak pisah. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Ada yang kata tak boleh, tak ada pilihan dah. Tak ada pilihan. Sebab apa dia duduk bahas panjang gitu? Tak ada bukti, tak ada dalil. Atas hak nisa. Atas hak nisa. Pak Nabi SAW ada beri pilihan kau ke tidak kepada Aisyah? Katakanlah, sebab tak ada bukti. Mana-mana hadis pun ketika umur 9 tahun tu dia mari kotor. Tak ada bukti. Hak tu tak ada bukti. Cuma orang kata. Orang kata. Kira-kiranya dia mari kotor tu. Sedangkan tadi kita bahas dah. Dia royak, tidak semesti mari kotor tu jadi syaratnya. Boleh bersetubuh. Tengok bercelaru kata, nampak bercelaru. Tak ada nampak terai molek, tak ada. Bercelaru. Hak ni kata kena bagi pilihan. Kalau bagi pilihan, kalau dia tak sah, jadi perkahwinan ni benda setara mana hubungan? Mudah. Kalau dia tak sah, cerah gitu. Lagu tu ke Islam naknya? Jadi sebab itu kita nampak banyak perkara kena semak, kena tengok semula nasabah ke tidak nasabah. Kalau tidak nasabah tak sah. Masalah ni hadis pun tidak semesti kita pakai. Berapa banyak lain-lain lagi tu. Hak ni tidak pakai apa? Ada masalah kecil je. Kalau kita pergi tempat Hanafi tu, waladhdallin, senyap, tak ada amin. Senyap. Kita mari tempat kita di Malaysia komando pakai Syafi'i dengan amin, derah bukan main. Apa? Apa lagu tu? Sebab hak ni terjih ni tu ya. Mana orang hak terjih ni dia tak pakai dah kata senyap tu. Hak terjih kata derah tu dia tak pakai lah. Hadis juga tu pun. Jadi tak ada masalah kita tak boleh pakai. Tak ada masalah. Bukan tak pakai hak ni, kau tenang. Kalau pakai hak ni ke dak? Oh, gagak-gagak. Lah ni. Keadaan lah ni gagak-gagak. Benda ni tidak boleh diterima oleh apa ni, tabiat manusia. Tabiat manusia asal tak boleh terima. Sebab tu ada beberapa tahun lepas ada geger kan menikah dengan budak kecil, geger lah. Apa ulama tu kata tak seduk geger lah ni, muka kita ni ada ni, biar ke dia, dia akan jadi gitu. Hak ni perlu kepada fatwa juga benda-benda lagu ni. Kalau tidak di fatwa, orang kata ada dalam kitab ni, saya nak pakai hak tu, nak kan? Sepatutnya dia kena ada fatwa, baru senang. Baru senang. Kalau tidak, orang akan boleh buat gitu. Dia kata halal. Ini dalam kitab kata. Pak kita nak jaga gam dia, nak suruh jadi molek, nak suruh jadi tentera, aman, nak suruh orang pandai molek. Agama ni menarik, bukan agama ni menakutkan orang. Orang jadi boleh jadi bahan ketawa, apa ni menyebabkan jadi orang takut. Tak sih kita agama kalau lagu tu. Tapi sampai dulu nak ceritanya orang-orang hak buat gini jadi umur 21 tahun tu jadi nenek tu dia pakai hak ni. Siapa gitu akibat. Tapi seperti disebut hak ni umur sekian-sekian ni. Apa ada? Hak ni disebut pula. Baihaqi menukilkan daripada Abdullah bin Saleh, dia ada tengok seorang perempuan umur 9 tahun hamil. Mana 9 tahun ni boleh hamil dah? Pasal dia mari kotor dah. Dia pernah tengok. Ini cerita siapa? Cerita sahabat ke? Cerita sampai Nabi ke? Nabi? Tak, cerita orang kemudian. Dan dia nikah pada masa tu. Apa dia nikah pada masa tu? Dah ada hadis ni. Jadi lagu tu. Dapat nak pakai hadis ni. Jadi lagu tu. Sedangkan tidak semua hadis tu kalau kita ambil Ibnu Syubrumah tadi pun selamat dah. Tidak semua hadis tu boleh dipakai oleh semua orang. Tidak semua hadis. Hak Nabi tawaf naik unta, tidak semua orang boleh pakai. Sebab tu orang tak ikut. Tahu belakang dah Nabi buat. Tapi dia kata itu khusus tu Nabi. Kata lagu tu senang. Lepas tu kita kata Ibnu Syubrumah seorang-seorang ni, kadang-kadang hak seorang tu kemudian jadi popular. Hak seorang tu pakai sokong pula kemudian. Sebab hak muzik Ibnu Hazan mula-mula
Hak nampaknya dia seorang, tapi kemudian berapa ramai orang sokong dia. Kalau nak kira gambar taklih ni hampir-hampir macam ijma' lah dulu. Zaman kemudian mari tak ada gapo pun gambar. Bahkan hak kata gambar tu taklih tu ketinggalan pula tu. Dah gambar keping gitu pun taklih dah. Kalau gambar video lagu taklih, lagi taklih, dia kata buat apa? Taklih. Pasal cabar tu nak jadi seperti Tuhan kata. Jadi Tuhan boleh buat gerak, orang boleh jalan, kita buat gerak juga. Apa kena mengena tu? Dia pergi situ. Tak pergi kepada maksud sebenarnya Nabi larang gambar. Dengan sebab tu banyak perkara kena tengok pula. Kalau tidak ketinggalan, akhir sekali pakai juga. Ulama-ulama di Pakistan hak ramanya bukan semua. Ramalah. Hak ramah kata gambar tak boleh. Apa kau video? Tapi susuknya dia terpaksa pula kena langgar kata tak apa tu. Sebab apa? Puak-puak sesak ni masuk dalam internet, masuk ikut dia nak mengaku, nak kata puak-puak ni tak saya gambar ni, tak saya masuklah juga kerana darurat, kerana tengok ketinggalan je. Tapi kita nak kan, itulah ulama-ulama kadang-kadang dia ketinggalan, lemah sangat, menyebabkan jadi umat pun jadi tidak cegah juga, tidak laju juga, sebab ulama dia slow. Slow, tadi slow semua, tapi akhirnya terima juga, tak lagi. Dulu setakat dia kata darurat, kalau gambar pasport tu nak warna kat kenalan, sekat tu yang boleh. Lah ni darurat tu kau lebih pula. Jadi sebenarnya meleset jak dulu lagi. Pendapat tu tak betul dulu lagi. Hak betulnya boleh. Hak tak bolehnya kalau puja gambar. Hak tu tak boleh. Bila tak boleh kalau puja. Jadi hak tu lah sebenarnya. Jadi hak ni ni macam Imam Nawawi kata ni, ijma' orang-orang Islam tentang harus ayah atau dan datuk mengahwinkan anak-anak, ijma' ni. Sedangkan berapa banyak dalam mazhab lain dia kata tak boleh. Itu wali mujbir, dia kata. Hak Syafi'i kata tu wali mujbir boleh buat lagu, ayah datuk. Tapi semua orang terima ke lagu, mazhab Hanafi tak terima. Dengan sebab tu kita kata hak ijma' kata ni ialah kepada orang ramai mungkin dia terkejut lah, dia berasa kenalin. Tapi kita biasa dengan kita bukan nak jumpa dia kata ijma', padahal benda tu tak ijma' lagi. Misalnya hak ni ijma' gapo lah tu, tak ada. Hak boleh usah ke hak kecil lagu ni, hak besar dah, anak dara tak boleh. Kita sudah jumpa dah baru ni kita bicara hak tu tak boleh. Si ayah sewenang-wenang tiba-tiba wayak ni wak kelik ni tu lelaki kena terima, tak boleh lagu tu. Dia kena tanya dulu. Sebab apa? Hadis tu datang, kena tanya dulu. Cuma jawapan dia kalau dia apa ya dah kalau anak dara. Kalau hak janda dia kena sebut tu, tapi kena tanya juga, kena minta izin dia juga. Jadi istilah wali mujbir tu tak ada pada mereka. Macam mana dia kata ijma' pula sini? Boleh jadilah ijma' tu dalam mazhab tu, tak kisah. Ijma' dalam mazhab gitulah. Tapi benda ni kalaulah diamalkan sungguh jadi bercelaru, dan jadi tak molek. Dari segi bukti perubatan pun, hak kenyataannya pun, kalau orang-orang hak nikah hawa sangat ni, hak perempuan ni, dia tak apa nak lekat anak, mati kecil lah, macam-macam masalah. Jadi menimbulkan masalah sebenarnya. Baik tak usah. Pilihlah pendapat hak lebih selamat. Itulah. Sekat tu aja. Babun fil muqam indal bikri, tak ada mana ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana. Alhamdulillah.